menyaksikan mesyuarat Majlis Pemulihan Negara yang pertama untuk tahun ini. Memandangkan pelan pemulihan negara yang telah diumumkan untuk tahun 2021 merupakan satu exit strategi untuk membolehkan negara dibuka dengan selamat, telah pun membuahkan hasilnya apabila seluruh negara telah beralih kepada fasa 4. Maka majlis yang mesyuarat pada hari ini berpandangan bahawa satu pelan pemulihan negara untuk fasa pemulihan dan seterusnya diperlukan. Justru pelan pemulihan negara 2.0 ini akan dirangka segera secara komprehensif dan inklusif yang melibatkan input daripada semua pemegang-pemegang taruh termasuk pakar-pakar dalam pelbagai bidang, pihak swasta, NGO, kerajaan negeri, kementerian dan agensi sesuai dengan pendekatan seluruh negara ataupun whole of nation approach. Ini juga dipersetujui oleh majlis tadi supaya satu tim akan dibentuk untuk menyediakan draft pelan pemulihan negara yang seterusnya bila manakah sektor-sektor ekonomi sosial akan dapat dibuka mengikut fasa dan ada jadual-jadual tertentu ataupun milestone yang akan ditetapkan, dan ini akan membantu majlis untuk merangka strategi dan pendekatan untuk menangani apa-apa yang berbangkit dan negara akan dapat pulih dalam tempoh yang seberapa segeranya. Menteri, yang pelan pemulihan negara 2.0 tu, mungkin dalam tahun ini kita boleh nampak ada satu pelan yang inklusif untuk proses yang lebih cepat pemulihan negara, dan apakah penekanan yang diberi fokus tu? Ya, itu sebab saya sebutkan tadi, kita realise walaupun kita sudah berhasil ikut pelan yang pertama 1.0, sekarang ini yang lebih penting ialah untuk pemulihan sepenuhnya dan seterusnya. Sebab itu kita akan bentuk satu pasukan kerja yang akan meneliti secara mendalam. Umpamanya katalah kita ambil sektor ekonomi, itu yang agak penting sekali supaya unjuran yang kerajaan telah buat bahawa tahun ini KDNK negara juga akan meningkat lebih baik daripada tahun lepas. Itu satu kenyataan. Tapi keduanya kita nak tahu pula sektor-sektor ekonomi yang mana yang boleh cepat dipulihkan, mana sektor yang mungkin mengambil masa yang lama, dan disebabkan itu maka apakah inisiatif dan langkah-langkah tertentu yang kerajaan boleh buat bersama dengan swasta supaya sektor itu boleh agak dipulihkan dengan lebih cepat. Kalau kita biarkan dia macam semula jadi, boleh jadi dia bertahun-tahun. Ambil sektor pelancongan sebagai contoh, antara sektor yang terkesan, dan sektor ini penting kerana hampir 80 bilion hasil negara dikutip daripada pelancong-pelancong yang datang ke dalam negara. Itu tak termasuk domestic tourism. Jadi sekarang ni sempadan kita tidak dibuka sepenuh. Pelawat tak boleh masuk. Jadi tapi sebab itu kita dah putuskan tadi ditubuhkan satu lagi jawatankuasa antara Kementerian Kesihatan, Kementerian Dalam Negeri dan lain tadi nak melihat walaupun isu Omicron memang kita akan hadapi dan varian-varian kehadapan kita tak tahu apa yang akan berlaku, tapi kita kena tengok juga supaya mungkin setengah-setengah negara yang agak kita fikir telah menguruskan pandemik COVID ni agak baik, dia mematuhi SOP, maka mungkin negara-negara seperti ini kita benarkan mereka ataupun pelawat-pelawat daripada negara ini masuk ke negara kita dengan SOP, termasuk PCR test dan lain-lain lagi lah. Itu dibuatnya. Jadi bermakna bila dah ada pelan tu, kita akan lebih jelas dan tahu ke hadapan apa majlis boleh buat untuk membantu sektor-sektor besar dan kecil yang kita fikir penting supaya sektor ekonomi itu dapat kita pulihkan. Kemudian juga sektor sosial yang agak terkesan besar sekarang ni adalah sektor pendidikan contohnya, ataupun sektor sosial yang lain. Kita dah berjanji kita tak akan balik semula pada cara lama yang mana kita kenakan semula PKP ataupun lockdown. Ini kita dah sebutkan we will not do that. Tapi dengan sebab itu bagaimana cara kita nak buat kalau ada kes-kes tertentu supaya dia tetap terganggu proses pemulihan tadi. Jadi mana yang disebutkan tadi ini akan kita halusi bila saja
pasukan khas tu telah mengemukakan cadangan pada kita nanti.